Qadiani, macam-macam muncul tuan-tuan. Dan muncul pula golongan-golongan sekularis yang bersifat kononnya patriotik. Kononnya patriotik, iaitu golongan nasionalis. Kami tidak boleh duduk di bawah bangsa Turki, kami mesti duduk di bawah pemerintah bangsa Arab pula dah. Nampak? Nasionalis juga antara punca perpecahan dan kejatuhan empayar Islam. Jadi tuan-tuan, siapa yang itu perancangan licik yang dibuat oleh Yahudi dan Nasrani. Maknanya tuan-tuan sekalian, jadi mana hari ini kebangkitan Islam, kuasa-kuasa besar Islam cuba dihalang dengan menimbulkan masalah apa? Masalah politik hal lain, agama hal lain. Siapa merintah pun tak apa, asal kami boleh semayang. Itu hak dia aja yang disebut, sedangkan politik sebenarnya memberikan kesan yang besar kepada kehidupan umat Islam. Kita baca sikit demi sedikit tuan-tuan bagaimana ia ada kaitan. Setelah negara Islam yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk Allah dalam ilmu politik yang wajib diimani dan diamal. Lebih kuat lagi apabila terbukti berjaya membebaskan masyarakat Arab daripada belenggu jahiliyah yang sesat, zalim dan ganas. Ini satu hujah sirah tuan-tuan. Dan dalam sirah itu terdapat sunnah Nabi, iaitu apa yang berlaku. Nabi sebenarnya bukan sekadar berdakwah, tetapi setelah berdakwah, Nabi nak mempraktikkan apa yang didakwah. Dan di antara dakwahnya, apa yang didakwah oleh Nabi ialah iaitu menegakkan sebuah negara Islam. Itu adalah kandungan daripada dakwah Nabi. Nabi bukan ajak orang semayang lepas tu ikut sekampak nak semayang tak mau suka. Nabi ajak orang semayang dan dia minta umat Islam semayang. Nabi ajak orang menunaikan haji dan minta orang kena tunaikan haji. Begitu juga Nabi mengajar manusia tentang hukum jenayah dan Nabi melaksanakan hukum jenayah Islam. Dan Nabi juga mengajar soal pemerintahan Islam. Maka Nabi yang pertama nak melaksanakan bagaimana nak menunaikan amanah sebagai khalifah, sebagai pemerintah. Macam mana nak mentadbir sebuah kuasa politik dalam sesebuah negara. Panduan yang pertama ialah Rasulullah SAW bermula di negara Madinah. Kalau Nabi tak campur politik tuan-tuan, Nabi tak payah jadi Perdana Menteri Madinah, ambil dia jadi imam masjid. Kenapa bila Nabi berhijrah, Nabi menjadi ketua negara Madinah? Faham ketua negara tuan-tuan? Bukan imam masjid lama tuan-tuan. Ketua negara maknanya pemegang kuasa paling besar dalam sebuah negara, dalam sebuah negeri. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi contoh pentadbir yang paling utama. Bila orang tuan-tuan sejarah banyak menipu kita. Bila contoh tokoh politik yang mau sebut Gandhi. Tak pasal-pasal Gandhi. India. Ambil India, contoh dari India ini tokoh pejuang kemerdekaan dan sebagainya. Tokoh kemerdekaan yang paling utama, paling besar Rasulullah. Nabi memerdekakan negara dan memerdekakan rakyat daripada apa? Daripada jahiliyah, kesesatan, kezaliman. Sebelum Nabi berjaya menjadi ketua negara, tuan-tuan, apa yang berlaku dalam negara Arab jahiliyah? Iaitu di sana berlaku kezaliman, tindak melinah, jenayah cukup banyak. Kesesatan yang cukup berat yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah, yang ganas, yang zalim. Akhirnya semua bangsa yang zalim dan ganas ni tuan-tuan bertukar menjadi bangsa yang sangat baik. Kita pun tahu orang Arab ni cukup suka bergaduh perang ni. Melayu ni baik. Buat apa tak apa.
Mesir kan, di Pakistan. Lagi tembak, lagi dia rapat. Kita tembak ke pening mata, terbuli dia dah kan. Itu Melayu lah kan. Sesuai lah Melayu ni tak ada perang sangat tuan-tuan. Jiwa Melayu macam kita ni kan, dia arah, dia lain. Allah Ta'ala telah perintahkan, Allah Ta'ala telah melantik Nabi Muhammad bangsa Arab sesuai tangan. Kan, setengah orang dia sebut kalau Nabi Muhammad dilantik bahasa Melayu, kita pun tak tahu jadi macam mana kan. Itu kita tak tahu. Ada hikmah dia. Bila sebut hikmah ni, benda yang tersembunyi. Cuma ulama kaji, banyak hikmahnya Nabi adalah di kalangan bangsa Arab. Kemudian selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negara Islam ditegakkan oleh para sahabat dan tabi'in, berjaya menumbangkan kuasa besar timur dan barat yang berorientasikan penjajahan dan perhambaan. Kita tahu bila Nabi menjadi ketua negara, segala undang-undang Islam dapat dilaksanakan. Walaupun berada dalam sebuah masyarakat majmuk. Orang Yahudi, orang Nasrani ada, orang Israel pun ada di Madinah. Madinah ni bangsa Israel pun ada, bangsa Arab pun ada, dan macam-macam kaum pun ada. Melayu je belum masuk waktu tu. Tetapi Islam terus ditegakkan bermula dengan wujudnya sebuah piagam perlembagaan Madinah. Nabi pun buat perlembagaan. Ramai orang tak tengok. Sebagai seorang tokoh politik, Nabi orang yang pertama mencipta perlembagaan, namanya Sahifah Madinah, perlembagaan Madinah. Kalaulah Nabi jadi tok imam, ni tak payah buat Sahifah Madinah, cukup dia buat peraturan sembahyang berjemaah. Oleh kerana Nabi ni tokoh dari segi politik pemerintahan, dia telah menggubal Sahifah Madinah, menggubal undang-undang bagi negara Madinah, dan akhirnya undang-undang ini menjadi contoh kepada seluruh politik di dunia. Kita hari ini terbalik. Kita tak ambil Sahifah Madinah sebagai contoh perlembagaan. Bila kita nak merdeka, kita ambil undang-undang British di negara India. Itu kita lah tuan-tuan. Sedangkan contoh utama bukan British. Contoh mentadbir negara yang paling utama ialah Nabi membentuk undang-undang perlembagaan namanya Sahifah Madinah. Tapi kita alih kiblat kot lain. Kiblat sembahyang betul tuan-tuan. Kiblat politik salah. Kiblat sembahyang semua sama. Salah kiblat, siaplah kena report lah. Ajaran sesat. Tapi berkiblat politik ke arah barat, tidak ke arah Islam pun sesat juga tuan-tuan. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, bila berlaku masalah apa, orang lupa tentang sejarah. Dan Nabi mengasaskan sistem undang-undang untuk menyelesaikan masalah jenayah. Jenayah tuan-tuan, ni hari ni berlaku jenayah. Jenayah ni bukan benda baru. Jenayah yang ada hari ni, jenayah purba. Orang berzina bukan sejak zaman Nabi dulu lagi dah. Orang merompak, orang menyamun, orang mencuri, itu bukan jenayah baru. Cuma cara dia baru. Sebab itulah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi melaksanakan sistem jenayah Islam. Ada hudud, qisas dan ta'zir. Nabi buat tak? Kan Nabi cakap saja. Nabi bercakap, berdakwah, dan Nabi menunaikan syariat sistem jenayah. Bila Nabi tunaikan, itulah contoh utama bagi seluruh umat Islam. Tetapi kebanyakan negara umat Islam bila nak buat undang-undang jenayah, kita kena ikut undang-undang British juga. Kan? Perlembagaan tu pun dah ambil yang British, tak mau ambil Sahifah Madinah. Suhat paling utama, undang-undang yang lain-lain ni pakai cedok yang British punya. Bila nak buat yang Islam punya, tak boleh dilaksanakan pula. Contoh macam Kelantan, Terengganu dah bubar dah undang-undang hudud.
Mungkin ada sedikit sebanyak kelemahan dalam penggubalan, tetapi dah gubal dah, nak melaksanakan pula tak boleh, tak ada kuasa. Kan? Mana ada kuasa nak melaksanakan? Kerana terikat dengan 356 yang kita dah bincang dulu kan, bukan 786. 356. 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. Sedangkan undang-undang Islam dia lebih luas lagi. Contoh senanglah tuan-tuan, masalah seorang yang baru ni, seorang yang asalnya Hindu, apa nama saya tak ingat, masuk Islam dan mengislamkan anak-anaknya 2 orang. Nama apa? Tak ingat dah. Dia pergi mahkamah syariah. Mahkamah syariah memutuskan dua-dua anak ini Islam. Isterinya beragama Hindu pergi mahkamah tinggi. Ini mahkamah tinggi syariah. Isterinya pula pergi mahkamah tinggi. Akhirnya hakim mahkamah tinggi Malaysia memutuskan hak 2 orang anak itu mesti kembali kepada mak yang beragama Hindu. Tak pasal tu kan? Itulah negara kita. Mahkamah tinggi lebih tinggi daripada mahkamah tinggi syariah. Mahkamah tinggi syariah ni tidak ada kuasa nak lawan mahkamah tinggi yang ada. Pasal tak tuan-tuan? Itu realitinya. Kita sudah memartabatkan mahkamah tinggi syariah. Martabat apa? Tiba-tiba yang dah Islam jadi Hindu balik. Tak ada kuasa tuan-tuan. Itu belum bincang isu Syiah lagi tuan-tuan. Saya bila baca isu Syiah, tangkap, saya kata baguslah. Ambil tindakan, jangan cakap saja. Cakap hebat, tapi apa pun tak buat. Lepas tangkap, buat apa tuan-tuan? Mendakwa kerana memiliki dokumen dan barang Syiah. Bukan menganuti. Sebab apa memiliki tuan-tuan? Kenapa memiliki? Tidak menganuti. Sebab undang-undang Islam di Malaysia ni cukup lemah untuk mengawal ajaran sesat. Sebab apa? Sebab mengikut cara Islam yang sebenar, iaitu undang-undang hudud, antaranya terkandung undang-undang berkaitan dengan murtad. Bila tak mau ikut yang sebetul, dia nak ikut yang ciplak, akhirnya jadi masalah. Jadi itu yang kita kena lihat tuan-tuan. Hari ni dah sibuk isu jenayah ni, jenayah makin teruk ni, tembaklah apa semua ni. Betul lah, benda tu jenayah tu dah berlaku semenjak dahulu kan. Tapi ada tak cara Islam? Ada. Tapi bila mufti-mufti nak bercakap, TV tak minat nak ambil statement mufti sangat. Kecuali isu sensasi. Mufti kita sebahagian besarnya tuan-tuan, mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam, tapi mereka tak diberi peluang. Kalaulah mufti-mufti kita ni sebahagian besarnya tuan-tuan diberi masuk dalam televisyen, bincang macam mana nak selesai masalah jenayah yang teruk, tolong bagi semua mufti bercakap dalam televisyen. Ini saya cabar tuan-tuan. Saya yakin mufti-mufti kita sebahagian besarnya dia akan minta dilaksanakan undang-undang jenayah Islam. Tapi suara mereka tak masuk. Badan mereka besar, tak muat masuk TV. Kan? Bila dah bincang isu jenayah, tanya orang tu, tanya orang ni, tanya orang tu. Tak tanya pada ulama. Saya nak sebut kerajaan Abbasiyah dulu. Sebahagian khalifah-khalifahnya ada yang adil, ada yang zalim. Zalim-zalim pun nak buat apa? Tanya ulama dulu tuan-tuan. Contoh Imam Nawawi tuan-tuan. Imam Nawawi rahimahullah. Sultan waktu tu namanya Sultan Az-Zahir ataupun Malikuz Zahir, kerajaan Abbasiyah. Imam Nawawi ini ialah imam besar dalam mazhab Syafi'i. Apa dia buat tuan-tuan? Bila waktu tu berlaku peperangan antara tentera Islam dengan kerajaan Tartar Mongolia. Mongolia. Ada kaitan juga dulu dengan